Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini kita akan teruskan dengan sesi PTPR kita untuk tajuk yang seterusnya lah, sambungan daripada yang sebelum ni. So tajuk yang hari ni ialah adaptasi dalam sistem respirasi. Kita nak fokus kepada haiwan Kita tengok manusia, kita nak fokus kepada haiwan. So haiwan dibahagikan kepada 3. Okay, kita nak bahagikan kepada 3 mengikut jenis. Okay, satu ialah serangga, ikan dan amfibia. Okey, amfibia, kalau kita tengok serangga menggunakan trachea, ikan menggunakan insang dan amfibia menggunakan kulit luar yang lembap. Okey, itu secara umum secara umum. Maksudnya bagaimana haiwan yang berbeza beradaptasi dalam sistem respirasi yang berbezalah. Okey. Kita lihat yang pertama. Okey, kita lihat yang pertama sekali. Yang pertama ialah kalau kita tengok trachea, trachea untuk serangga. Okey, untuk serangga ini adalah gambar rajah yang cikgu dah sediakan. Okey, ini adalah serangga lah. Kita ambil contoh belalang ni. Okey, belalang ini struktur dia Ini struktur dia. So ada spiracle, kantung udara, ada trachea. Okey, gambaran yang jelas pun kamu boleh lihat dalam buku teks lah. Ada juga dalam buku teks Okey, jadi trachea terbahagi kepada cabang-cabang yang halus yang kita panggil tracheole. Okey, yang kita panggil tracheole. Tracheole ni pula adalah dinding nipis dan lembap untuk meningkatkan pertukaran gas. Okey, jadi bila tracheole ni banyak, dia akan menyediakan luas permukaan yang besar, jadi akan memudahkan lagi pertukaran gas melalui resapan gas lah. Okey, melalui resapan gas Okey. Kantung udara ni, kantung ini diisi dengan udara untuk meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran dalam aktiviti-aktiviti yang cergas So ini adalah gambar rajah untuk apa yang berlaku dalam proses lah sistem trachea untuk belalang Okey, ada otot trachea dululah, dia masuk daripada spiracle. Okey, udara masuk, oksigen masuk dari spiracle, masuk ke dalam trachea dan seterusnya ke dalam tracheole Yang ini otot dia. Okey, otot bahagian sinilah keseluruhan ni. Okey, untuk contoh untuk serangga dia bernafas bersistem respirasi menggunakan trachea. Okey, yang kedua kita lihat dalam insang, dalam haiwan, dalam ikan iaitu organisma yang hanya boleh hidup dalam air. Okey, jadi untuk haiwan yang hanya boleh hidup dalam air, contohnya ikan, dia sistem respirasi adalah melalui insang, menggunakan insang Okey, jadi ini adalah contoh macam mana berlakunya proses respirasi dalam insang. Okey, dia ada masuk aliran air masuk dan akan ditapis melalui insang daripada ikan tu So ini gambar rajah yang ada dalam dibesarkanlah daripada insang ni. Okey, ada aliran air, kemudian lamila ni, lamila, darah beroksigen dan darah terdioksigen melalui jaringan kapilari darah. Okey. Insang ni dia terdiri daripada 2 filamen. Yang ni filamen 2 filamen yang halus yang mempunyai banyak unjuran nipis. Okey, yang mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang dikenali sebagai lamila. Yang ini lamila. Okey, yang lamila ni. Okey, jadi itu ikan lah. Okey, ikan. Yang seterusnya kita lihat untuk haiwan seperti katak contohnya. Okey, contohnya macam katak ni dia sejenis amfibia. Okey, amfibia ialah haiwan yang boleh hidup di darat dan di air. Okey, dia menggunakan maksudnya sistem tu selain daripada peparu lah. Okey, bila peparu, okey, dia menggunakan peparu, selain daripada peparu, dia juga menggunakan kulit luar yang lembap pada permukaan kulit luar dia tu untuk pertukaran gas. Okey, kulit luar yang nipis dan sangat telap kepada gas, sangat lembap dan lapisan itu di lapisan yang lembap itu sebenarnya mengandungi lapisan mukus untuk memudahkan proses respirasi. Jadi kalau kita lihat ini gambar rajah lah. Okey, kulit luar pada katak ni, kulit luar yang lembap dan peparu dia, ini peparu.
rongga mulut dan lubang hidung. Okey, glotis. Macam biasalah kan, dia akan masuk ke lubang hidung, rongga mulut, kemudian akan ke glotis dan peparu. Tapi pada masa yang sama, dia juga beradaptasi dengan sistem respirasi melalui kulit luar yang lembap. Okey, itu untuk haiwan amfibia seperti contoh katak ni. Okey, next. Okey, next kita akan tengok yang ini kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Cikgu akan terus bagilah untuk sebab kita dah tinggal sikit lagi tajuk ni. Okey, ini adalah gambaran pertukaran gas dalam tumbuhan. Sebelum tu kita fahamlah bahawa pada waktu siang, okey, pertukaran gas dalam tumbuhan okey, pada waktu siang tumbuhan akan maksudnya tumbuhan ni akan pengambilan karbon dioksida dan oksigen akan berlaku pada waktu siang, dan penyingkiran oksigen dan karbon dioksida juga berlaku. Okey, kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas dengan persekitaran melalui daun, batang dan akar. Tiga-tiga bahagian tumbuhan Okey, ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, jadi berbezalah dengan haiwan tadi kan. Okey. Okey, kalau kita lihat okey, pada waktu siang pengambilan karbon dioksida dan oksigen berlaku dan penyingkiran oksigen dan karbon dioksida juga berlaku. Tapi pada waktu malam dia akan buat pengambilan oksigen dan penyingkiran karbon dioksida Okey, kita tengok dalam peresapan karbon dioksida ni. Okey, peresapan CO ni adalah peresapan karbon dioksida Okey, pertukaran gas dalam tumbuhan. So ini adalah keseluruhan laluan pertukaran gas di dalam daun semasa proses fotosintesis. Nampak memang complicated lah kan, gambar rajah ni. Tapi yang ni yang kita kena faham ialah laluan pertukaran gas di dalam daun semasa proses fotosintesis. So ini adalah gambar rajah yang cikgu sediakan lah. Ini adalah kutikel, epidermis atas, sel mesofil palisad. Ini adalah xilem, ini adalah phloem, sel mesofil berspan. Kita ada ruang udara antara sel sini. Ruang sinilah. Yang ni kita panggil epidermis bawah, sel pengawal. Ini adalah stoma yang kita nampak sini, stoma. Okey, jadi laluan gas tu, laluan pertukaran gas kita boleh lihat pada sini. CO2 ni masuk ke sini, CO2 masuk, CO2 akan masuk. Kemudian dia akan keluar balik sebagai oksigen lah, masing-masing akan keluar dan melalui stoma lagi kan, keluar oksigen akan keluar. Okey. So kalau kita tengok apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida dalam sel adalah lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel yang dalam sini. Kepekatan dalam sel lebih rendah daripada kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel. Jadi perbezaan ini membolehkan karbon dioksida yang terlarut pada permukaan lembap meresap masuk dari ruang antara sel ke dalam sel. Ruang antara sel ini ke dalam sel. Kepekatan CO. Jadi kepekatan hal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah. Menjadi lebih rendah berbanding kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara di luar stoma. Di luar stoma. Perbezaan kepekatan ini akan menggalakkan resapan gas. Menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel. Inilah daripada sini kan, ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka ni. Melalui liang stoma yang terbuka. Ini maksud dia lah
Okey, kita boleh nanti kita boleh ulang banyak kali, awak boleh ulang banyak kali untuk fahamkan lagi. Dalam buku teks pun ada gambar rajah dan keterangan muka surat 68 so awak boleh tengok balik semula. Okey, kita teruskan dengan liang stoma liang stoma dan sel pengawal. Okey, ini adalah gambar rajah liang stoma, gambar rajah liang stoma lah, maksudnya gambar rajah stoma stoma terbuka dan stoma tertutup. Okey, ini dalam keadaan stoma terbuka lah. Ini dalam keadaan stoma tertutup. Yang warna hitam ni kan, dia kecil tu, dia tertutup lah. Okey, yang ni hitam ni besar sikit. Maksudnya liang stoma terbuka. Okey, dalam ni cikgu dah tulis liang stoma, sel pengawal Okey, liang stoma terbuka, dia akan menjalankan proses fotosintesis bila terdapat cahaya. Okey, so stoma, liang stoma disepadani oleh sel pengawal, ada sel pengawal yang mengandungi kloroplas. Okey, kloroplas bahan berwarna hijau lah untuk menjalankan fotosintesis. So, dalam keadaan stoma tertutup, apabila keadaan menjadi gelap, dia akan tertutup lah semasa keadaan menjadi gelap. Kalau macam waktu malam kan, menjadi gelap, liang stoma akan tertutup ataupun semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak. Okey, maksudnya dalam keadaan dia kehilangan air yang banyak lah ataupun waktu malam dia akan tertutup Okey, itu dalam untuk liang stoma dan sel pengawal. Okey, seterusnya kita lihat proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Macam mana proses osmosis mempengaruhi liang stoma? Okey, apa itu osmosis? Okey, osmosis konsep secara konsep ialah proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan tinggi. Okey, molekul berkepekatan tinggi lah. Okey, molekul air yang ni merujuk kepada molekul air berkepekatan tinggi di mana larutan berkepekatan zat terlarut yang rendah ke kawasan berkepekatan rendah iaitu larutan berkepekatan zat terlarut yang tinggi merentas membran separa telap. Okey, membran ini telap kepada air tetapi tidak telap kepada sesetengah zat terlarut seperti molekul sukrosa. Okey, dalam bentuk gambar rajah kita tunjuk macam ni lah. Okey, kita ada molekul air yang warna biru ni dan molekul sukrosa yang warna merah. Okey, jadi ini membran separa telap ini membran separa telap. Okey, jadi membran separa telap menghalang pergerakan molekul zat terlarut yang besar. Dia akan halang molekul zat terlarut yang besar. Okey, yang ini pula dalam keadaan macam ni. Okey, hanya molekul air dapat bergerak. Hanya molekul air dapat bergerak merentas membran separa telap. Okey, Okey, yang keterangan cikgu bagi tadi yang ni maksudnya kawasan berkepekatan tinggi tadi, yang inilah merujuk kepada gambar rajah yang ini Okey, yang ini kita merujuk kepada gambar rajah yang inilah bagaimana pergerakan proses pergerakan molekul air dari kawasan berkepekatan tinggi, maksudnya molekul air itulah molekul air yang kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi. Okey, merujuk kepada kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi. Cikgu tak tulis sini molekul air yang tinggi Kawasan berkepekatan molekul air yang tinggi. Okey, molekul air sini